Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada kes Najib Razak yang begitu hangat selepas semakan beliau ditolak oleh mahkamah. Tetapi ada satu lagi peluang cerah buat Najib Razak untuk beliau terus menang di dalam kes ini. Saya akan kongsikan kepada kita semua, tetapi bantu saya tekan butang subscribe, tekan butang like untuk bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Baiklah. Hari ini kita lihat semakan Najib Razak ditolak oleh mahkamah. Dan ini menjadi peluang terbaik ataupun menjadi peluang terakhir bagi Najib Razak untuk terus melawan kes ini, yaitu adalah hanya mengharapkan pengampunan yang di Pertuan Agong. Setuju atau tidak setuju, tuan-tuan dan puan, kini hanya satu lagi peluang terakhir Datuk Seri Najib Razak untuk menang di dalam kes ini, yaitu minta pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kalau tuan-tuan dan puan-puan setuju, sila komen setuju, dan jika tuan-tuan dan puan-puan tak setuju, sila komen tak setuju dan bagi tahu saya kenapa tuan-tuan dan puan-puan tak setuju. Mahkamah Persekutuan hari ini telah pun menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Keputusan yang telah pun dibuat pada 23 Ogos tahun lalu, iaitu oleh panel hakim yang dipengurusikan tidak lain tidak bukan Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat, yang telah pun mengekalkan sabitan bersalah, hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta terhadap Najib Razak adalah kekal. Dan ini bermakna bekas Perdana Menteri itu kekal di penjara Kajang. Dan pilihan terakhir untuk ia dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah cara terakhir yang Najib Razak harus lakukan dan terus mencuba. Kita dimaklumkan Najib dilaporkan sudah pun memfailkan petition untuk mendapatkan pengampunan tersebut pada 2 September 2022. Pada 2 September 2022, kita dimaklumkan Najib telah pun memfailkan petition untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Prosiding hari ini didengar oleh 5 panel hakim persekutuan, Mahkamah Persekutuan, yang dipengurusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, iaitu Abdul Rahman Sebli bersama Datuk Veron Ong Lam Kiat dan Datuk Rodzaria Bujang dan juga Datuk Nordin Hassan, dan Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Datuk Abu Bakar Jais. Dan kita lihat keputusan dibuat dengan majoriti 4-1, iaitu Vernon Ong, Rod Zaria, Nordin dan Abu Bakar menyokong untuk menolak rayuan Najib kerana tidak bermerit. Itu masalah dia, tuan-tuan dan puan. Vernon Ong ketika membacakan keputusan itu memberitahu bahawa hak bekas ahli parlimen pekan itu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil tidak dinafikan tidak ketika pendengaran rayuan tersebut. Sebaliknya, katanya peguam beliau iaitu Datuk Hisham T. Potek
enggan mengemukakan penghujaan lisan walaupun dibenarkan berbuat demikian oleh Tengku Maimun. Justru, katanya, Tengku Maimun akhirnya terpaksa menolak rayuan tersebut. Dan sehubungan itu, tiada kesilapan mahkamah ketika mendengar rayuan Najib dalam kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta ringgit Malaysia ini oleh panel hakim pada tahun lalu. Dan katanya di Mahkamah Persekutuan di sini hari ini seperti berikut. Dan panel hakim pun membuat keputusan tersebut selepas mendapati permohonan kebenaran semakan itu adalah lebih menjurus pada permohonan untuk menyemak merit keputusan panel dalam rayuan akhirnya, iaitu pada Ogos 2022 itu. Pada hari ini turut hadir juga isteri Najib, iaitu Datin Seri Rosma Mansor, dan diiringi beberapa peguam yang tiba di Istana Kehakiman kira-kira pukul 8.50 pagi tadi. Dan kita lihat ratusan penyokong yang dilihat menunggu kemunculan Najib sejak pukul 7 pagi di kedua-dua laluan utama menuju bangunan mahkamah tersebut, dan sesekali kedengaran laungan Bosku dan Allahu Akbar. Pada 28 Julai 2020, tuan-tuan dan puan, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, mendapati Najib bersalah di atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahkan guna kedudukan, dan pengubahan wang haram dana SRC. Muhammad Nazlan sehubungan itu menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta ke atas Najib, dan keputusan itu dikekalkan lagi oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 dan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan pada Ogos lalu. Apapun, kita doakan yang terbaik bagi pengurusan serta kesihatan Datuk Seri Najib Razak agar beliau terus dikuatkan untuk hadapi cabaran dan rintangan yang beliau hadapi ketika ini. Terima kasih.